Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami daripada kumpulan 9 yang bertajuk Gejala Ponteng Sekolah dalam kalangan pelajar di Malaysia. Apakah yang dimaksudkan dengan ponteng sekolah? Ponteng sekolah dapat didefinisikan sebagai lari daripada tugasan tanpa kebenaran. Secara umumnya, ponteng sekolah ialah ketidakhadiran ke sekolah tanpa sebab yang munasabah dan tanpa pengetahuan daripada ibu bapa dan penjaga. Walaupun begitu, terdapat juga pelajar yang tidak hadir dalam masa yang sama berada dalam pengetahuan ibu bapa. Ponteng juga dapat dikaitkan dengan isu yang menampilkan pelajar yang tidak berdisiplin dan bermoral rendah. Setengah pihak menganggap bahawa ponteng sekolah adalah sesuatu perkara yang biasa. Namun begitu, ini adalah titik akar umbi yang menjadi kepada masalah yang lebih besar. Sebagai contoh, mencuri, merompak, penagih dadah dan lain-lain lagi. Masalah ini berlaku tidak kira di bandar ataupun luar bandar. Masalah ponteng sekolah berlaku disebabkan oleh beberapa faktor. Punca yang dominan ialah faktor keluarga. Dalam konteks ini, perbalahan antara ibu dan bapa sedikit sebanyak akan membuatkan anak-anak berasa tertekan dan tersisih. Perkara sebegini juga akan membuatkan anak-anak melakukan perkara negatif seperti ponteng sekolah demi mendapatkan kasih sayang dan perhatian daripada orang lain. Bukan itu sahaja, sikap ibu bapa yang tidak mengambil berat tentang keadaan anak-anak mereka membuatkan anak-anak mereka menjadi semakin liar dalam melakukan perkara-perkara yang negatif kerana tiada pengetahuan yang ketat daripada kedua ibu bapa mereka. Antara punca yang menyebabkan berlakunya kes ponteng sekolah adalah disebabkan sikap pelajar itu sendiri yang terlalu obses dengan telefon pintar. Mereka akan meluangkan masa pada waktu malam dengan bermain game dan melayari sosial media seperti Facebook, Instagram, TikTok dan sebagainya. Mereka terlalu leka dan khusyuk sehingga mereka tidak sedar bahawa masa telah menjangkau pada pukul 4 hingga ke 5 pagi. Mereka sedar bahawa mereka perlu menghadirkan diri ke sekolah, namun sikap malas yang ada pada diri mereka menyebabkan mereka tidur semula sehingga tidak dapat hadir ke sekolah. Jika keadaan ini berterusan, maka masalah ponteng sekolah akan semakin meningkat. Antara kesan berlakunya ponteng sekolah dalam kalangan pelajar di Malaysia adalah membuka peluang kepada pelajar untuk berperilaku negatif. Hal ini kerana pelajaran ponteng sekolah kebiasaannya akan menggunakan masa tersebut untuk berkumpul dan melibatkan diri dengan gejala negatif seperti merempit, vandalisme, pengambilan darah dan sebagainya. Ini akan memberi peluang kepada pelajar untuk terjebak dan terpengaruh dengan pelbagai kegiatan yang boleh memudaratkan diri mereka. Sesetengah pelajar yang terlibat dengan ponteng sekolah mahu menarik perhatian ibu bapa ataupun guru disebabkan oleh rumah atau sekolah gagal dalam memenuhi kasih sayang atau keselesaan hidup terhadap pelajar. Maka mereka akan cenderung untuk menghabiskan waktu di luar sekolah serta rumah. Selain itu, ponteng sekolah juga memberikan kesan terhadap pembelajaran pelajar di sekolah. Menurut responden kajian, pelajar yang kerap ponteng sekolah kebiasaannya mempunyai prestasi akademik yang rendah dan semakin merosot disebabkan oleh ketidakhadiran mereka ke kelas menyebabkan mereka ketinggalan dalam pembelajaran. Implikasinya, perkara ini bukan sahaja memberi kesan terhadap prestasi pelajar, namun ia turut memberi kesan terhadap prestasi serta nama baik sekolah bersesuaian dengan pepatah kerana nilai setitik rosak susu sebelanga. Sehubungan itu, jika pelajar mempunyai rekod lampau kesalahan disiplin serta dibuang sekolah, dikhawatiri dapat menjejaskan masa hadapan pelajar dan akhirnya meningkatkan lagi kadar pengangguran di negara yang kita cintai, Malaysia. Kesan ponteng sekolah yang berikutnya adalah masa depan murid tidak terjamin. Hal ini kerana mereka lebih banyak masa berada di luar bilik belajar atau sekolah sewaktu sesi pengajaran dan pembelajaran berlaku, mengakibatkan keputusan peperiksaan mereka rendah. Dunia hari ini menuntut kita untuk mendapatkan keputusan yang tinggi bagi melayakkan
tempat di mana-mana universiti dengan harapan sijil yang diperolehi akan memudahkan kita mendapat pekerjaan kelak. Kesan seterusnya adalah masyarakat akan memandang serong kepada para pelajar yang ponteng. Hal ini kerana mereka dianggap tidak mampu memberikan perkhidmatan buat orang lain kelak. Bagi membendung masalah ponteng sekolah yang semakin menjadi-jadi di negara kita, responden telah menyatakan bahawa pihak sekolah telah melakukan bermacam-macam inisiatif untuk mengurangkan kadar ponteng sekolah dalam kalangan pelajar. Langkah yang pertama adalah dengan mengenakan hukuman rawatan terhadap pelajar tersebut. Melalui hukuman rawatan, guru-guru mengharapkan pelajar dapat menyedari akibat daripada kesalahan yang dilakukan dan tidak akan mengulangi kesalahan yang sama. Selain itu, hukuman ini bukan sahaja untuk dijadikan pengajaran kepada pelajar yang melakukan kegiatan ponteng sekolah, tetapi juga untuk dijadikan pengajaran dan amaran kepada pelajar lain untuk tidak melakukan kesalahan yang sama atau mereka akan turut menerima hukuman tersebut. Namun, jika terdapat pelajar yang berterusan ponteng sekolah, pihak sekolah akan menggantung atau memberhentikan pelajar tersebut menyebabkan pelajar tersebut tidak dapat lagi menyambung persekolahan mereka. Seterusnya, langkah yang dilakukan oleh pihak sekolah dalam menangani masalah ponteng sekolah adalah dengan menghubungi ibu bapa pelajar untuk memaklumkan tentang perilaku anak mereka di sekolah. Hal ini sedemikian kerana ibu bapa terkadang tidak mengetahui bahawa anak mereka tidak ke sekolah, sedangkan pada awal pagi itu ibu bapa yang menghantar mereka ke sekolah. Justeru, pihak sekolah telah menetapkan supaya guru kelas mengemaskini kehadiran para pelajar menerusi kumpulan WhatsApp ibu bapa pengajar kelas IBPK yang turut disertai oleh para ibu bapa. Hal ini penting supaya ibu bapa lebih cakna akan kehadiran anak mereka ke sekolah pada setiap hari. Selain itu, pihak sekolah juga telah melaksanakan program ziarah cakna. Melalui program ini, pihak sekolah telah mengenal pasti pelajar-pelajar yang kerap ponteng dan akan menziarahi mereka di rumah. Usaha ini dilaksanakan disebabkan terdapat ibu bapa yang tidak dapat dihubungi oleh guru bagi memaklumkan perihal anak mereka di sekolah. Melalui ziarah cakna, pihak guru dapat bertemu ibu bapa pelajar serta berbincang jalan penyelesaian bersama. Melalui ziarah cakna, guru dapat mengetahui keadaan sebenar pelajar tersebut. Program ini pada asasnya untuk merapatkan hubungan para pelajar dan mengenal pasti punca pelajar tersebut tidak hadir ke sekolah. Hal ini bermaksud guru dapat mendalami tingkah laku pelajar dan dapat mengenal pasti keperluan atau bantuan yang diperlukan oleh pelajar tersebut. Tegaslah di sini bahawa program ziarah cakna merupakan langkah yang berkesan untuk masalah ponteng sekolah. Baiklah tuan-tuan dan puan-puan, kemanjadian pelajar merupakan satu keutamaan bagi seorang warga pendidik. Kehadiran menunjukkan bahawa kita berkomitmen untuk melakukan sesuatu perkara. Manakala ponteng pula menunjukkan kelemahan diri untuk memberi komitmen terhadap sesuatu perkara. Apabila pelajar kerap ponteng sekolah, maka terlihatlah bahawa pelajar semakin segan ilmu walaupun terdapat segelintir yang terpaksa melakukannya. Jangan dipandang rendah terhadap kes ponteng ini kerana bermula dengan kes ponteng maka timbullah pelbagai masalah sosial yang lain. Sekiranya ponteng ini dibiarkan terus berlaku, maka apakah yang akan terjadi kepada generasi akan datang? Saya tinggalkan persoalan ini sebagai penutup tirai untuk sama-sama kita fikirkan. Sekian, terima kasih.